Okey, baik. Ada tu yang ingat semua terus. Oh, Cik Aina. Okey, Net. Bagus kamu ni. Okey. So, bab 1, kedatangan kuasa barat. Okey, macam cikgu ya. Kenapa cikgu ada topi macam ni eh? Because I am Americans. Cikgu Jawa Amerika. Kan? So cikgu lahir di Los Angeles. Sekolah rendah di mana? Sekolah rendah di Washington. So selalu Los Angeles pergi Washington naik basikal pagi-pagi. Okey, baik kita tengok. Cikgu PT3 adakah soalan tentang tingkatan 1 dan tingkatan 2? Ya, ada. Okey, berapa jam tu cikgu? Tak, sekejap je. Dalam lebih kurang dalam 30 minit macam itulah. Okey, baik. So, macam sesat pula. Okey. Baik. Apa yang kita belajar tentang sejarah tingkatan 3 bab 1 minggu lepas, iaitu kita belajar tentang what happened before kedatangan barat. Sebelum kedatangan barat, sebelum kedatangan British. Who is barat itu? Barat is a westerner, which is Britain, kemudian juga Spain, Portugal. So sebelum kedatangan mereka ke tanah Melayu, apa yang ada di tanah Melayu? Tanah Melayu sudah ada kestabilan dan kemakmuran. As I mentioned before, kestabilan itu bermaksud apa? Kestabilan itu bermaksud kita punya country memang aman dan stable. Tidak ada huru-hara, so kita stable. Why kita stable? Kerana kita sudah ada pemerintahan, management of country yang memang bagus. Ada sultan, ada pembesar, ada penghulu. Kemudian kita juga telah belajar tentang apa yang ada di Sarawak dan Sabah. Same also. Ada juga sistem pemerintahan yang bagus. Begitu juga di Negeri Sembilan ada sistem pemerintahannya yang tersedia. So memang negara kita stabil. And then kita ada perundangan, which is kita dah ada law. So law pun kita dah ada. So that's why negara kita aman before kedatangan barat. And then kita sudah ada hubungan-hubungan luar. Kita dah ada hubungan dengan negara China, negara British dan juga Belanda dalam perdagangan. That's why negara kita memang stable. Good one. And then satu lagi, selain daripada kestabilan, satu lagi negara kita sudah ada kemakmuran. As I said before, kemakmuran maksudnya wealthy, rich, kekayaan. Kemakmuran means kekayaan. So apa dia kekayaan dia? Kita sudah ada hasil bumi, kita sudah ada hasil alam, kita sudah ada iaitu kita sudah ada emas, biji timah, kemudian juga kita ada banyak berkaitan dengan hasil-hasil hutan. Kita sudah ada rotan, rempah ratus, which is spices dan sebagainya. Kemudian negara kita, orang-orang negara kita pandai, kreatif untuk change segala hasil alam ini untuk tukar jadi tikar mengkuang, jadi dinding buluh, buat kain puar. So memang negara kita memang sudah hebat. And then kita kaya dengan apa? Kita sudah kaya dengan buah keras, kayu manis, cengkeh. This is all spices. Kemudian kita sudah ada timbang, alat sukat, alat ukur. Sudah ada dia punya unit-unit untuk mengukur timbang dan berat. Kita sudah ada juga mata wang, currency. Currency, mata wang emas. Kita sudah ada tax, sistem percukaian. Kita dah ada juga kegiatan keintelektualan. Means kita sudah ada apa? Knowledge, which is dalam bentuk informal and then formal. Informal education kita sudah ada, kemudian formal education iaitu pendidikan formal pun sudah ada. Memang negara kita sudah hebat. Tetapi kenapa British tetap mahu datang ke negara kita? Kenapa British and Belanda mahu datang negara kita? What happened to you? You just sit there lah. Why you come here? Ayo. So kita mahu marah sama dia. Okey, baik. So ada soalan, dia kata, cikgu, kan Melaka dan Johor Riau gaduh dengan Melaka. Okey. Habis tu macam mana mereka ada hubungan perdagangan?
Harus diingat bahawa Melaka pada waktu itu dikuasai oleh Portugis dan Johor Riau sudah ada, so mereka berkawan baik. Dan juga kalau kita lihat, Johor sebenarnya memang berkawan baik dengan Belanda. Berkawan baik dengan Belanda. So memang mereka pada awalnya sudah ada trading punya relationship. Betul, sudah ada trading relationship. Okay. So hari ini is a Portugis. Is a Portugis sama juga, dia sudah ada trading punya trading punya relationship. So that's why mereka walaupun mereka bermusuh tetapi mereka juga tetap membuat hubungan perdagangan. Itu bagusnya mereka. But then kita nak tengok subtopik 1.2 iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Why? What's the reason you come here? Why? So kita mahu tahu. Jom kita tengok. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Macam gaduh dengan kawan lepas dia pinjam barang. Baik. So kalau kita lihat di sini, kita ada Syarikat Hindia Timur Inggeris, kemudian kita ada Syarikat Hindia Timur Belanda, dan juga kita ada Syarikat Hindia Timur Perancis. For your information, all these three companies, this is companies atau syarikat, all these three companies ini sebenarnya mereka datang ke Tanah Melayu untuk trading. Actually, diorang mula-mula datang untuk trading. Mula-mula mereka trading apa? Mereka trading rempah, spices, perdagangan rempah. First of all, mereka datang untuk trading je sebenarnya. Untuk trading. But then, di sini kita lihat so kestabilan kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat ini berminat untuk memiliki they have interest to own this wealthy untuk memiliki kekayaan ini. Siapa kuasa barat ni lagi sekali? Kuasa barat ini ialah, kita tengok syarikat tu. Kalau syarikat Hindia Timur Inggeris means that ianya adalah from England. Kalau syarikat Hindia Timur Belanda means daripada Belanda. Ataupun sekarang ini dipanggil Netherlands. Sekarang dipanggil Netherlands. Dan satu lagi iaitu syarikat Hindia Timur Perancis. So it's come from Perancis. Hindia tu India ke? Bagus. Suatu ketika dahulu. Bagus soalan Aaron. Baik. Kalau kita lihat cikgu, mungkin ada yang bertanya, cikgu, kenapa dia guna Hindia Timur, Hindia Timur, Hindia Timur? Which is in English we call it East India. East India. So kenapa Hindia Timur, cikgu? Why? Because kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat, cikgu, Europe kuasa barat, Amerika barat ke? Ya, betul. Amerika pun barat. Kalau kita lihat, dulu ketiga-tiga kuasa ini, which is Inggris, Belanda dan juga Portugis, mereka dan juga France, mereka telah sampai ke India. Mereka telah sampai ke India, which is they call it India lah ataupun Hindi. But then apabila mereka terus menjajah, mereka teruskan perjalanan sampai ke kawasan ini, so they call it East India. So ini diorang kata apa? This is still India. They call it this is still India, but on the East India. Maknanya pada timur India itu. That's why, betul kan? Betul tak? Kalau kita buat tanda arah begini, so all this area adalah Hindi. All this area adalah East. This area adalah East from Indian. East from India. East from India. So that's why they call it Hindia Timur. Boleh faham tak Utaya? So ini dipanggil so diorang, but then sebenarnya pada waktu itu di sini tidak ada negara lagi.
At that time, this area Asia Tenggara ataupun Southeast Asia belum ada mana-mana country yang merdeka. Apa yang ada kat situ? All the kerajaan-kerajaan Melayu. So dia tidak ada country lagi. All the kerajaan-kerajaan sahaja. So that's why dia panggil this area from Melaka, Philippines, kemudian juga Indonesia. Okay, so ini semua adalah dikatakan sebagai East India. Maknanya East from India. Okay, East from India here. Nampak tak? So that's why they call it East India. Okay, boleh faham Bagus. Boleh faham, bagus. Jadi, kita lihat di sini oleh kerana kita stable, kita kemakmuran. Kenapa Utaya? Apa yang kamu tak faham? Ya, betul. Kan? Hindi. Ya. Apa pasal Hindi ada H? Okey. Baik. Kalau ketika zaman dahulu, okey. Okey. Ini ramai yang tak faham. Okey, let me explain. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, semasa kedatangan British ke kawasan ini, this area, okay, for your information, this area belum ada lagi mana-mana country yang merdeka. Belum ada. So, di kawasan ini pun belum ada country. But then, okay, Belanda, Perancis dan juga Britain telah sampai ke sini. So, mereka telah membuka kawasan ini, kemudian diorang conquer this area, which is diorang conquer India. And then, mereka continue untuk travel sampai sini. Oh, what this area? This area no name. Okay, belum ada nama lagi. Belum ada kerajaan lagi. So, this area what we call? Oh, this is, we call it East India. East India, maknanya East from India. Boleh faham? So, in order untuk conquer this area, mereka buat satu syarikat Hindia Timur Inggeris. Tak ada, masa ni tak ada kerajaan. No more. No, it's not no more. Kita kata sebagai belum ada lagi kerajaan. Belum ada kerajaan. Kerajaan India pun belum ada. Kerajaan Melayu pun belum ada. So, pada waktu itu belum ada kerajaan. Yes. Nampak tak? Cakap macam tu cikgu. Ya. Now, sebab bagi diorang istilah East India itu, okay, East India tu Aaron, sebenarnya nama East India tu hanyalah untuk orang-orang di Europe. Orang-orang di Europe, mereka panggil this area adalah East India. Why? Dia adalah di bahagian east from India. Itu je. So diorang tak adalah call it, oh, I come to East India. Tak ada. Okay. So dia just satu gelaran sahaja. Alright. So daripada situ, kalau kita lihat okay, penjajahan Eropah, which is Europe, keluar benua melibatkan first of all yang menjajah ialah Portugis dan juga Spain ataupun Spanyol first of all. Okey, dua negara ini. Dan penjelajahan orang Portugis ini telah membawa mereka ke Asia dan mereka berjaya membina empayar perdagangan dan menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi. Itu Portugis. Orang Spanyol pula is diorang punya main competitor, which is saingan utama sebagai kuasa penjajah pada abad ke-16. Even though Spanyol juga menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloninya. Kamu tahu tak? This is kita cerita dengan kita saja. Kamu tahu tak? Oleh kerana Portugis dengan Spain pada dulu mereka berebut-rebut untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi mereka buat satu perjanjian tau. Mereka buat satu perjanjian, iaitu perjanjian apa? Satu perjanjian di mana diorang berjanji bahawa okey, Portugis,
Portugal, kamu akan pergi ke kawasan east. So this area kamu boleh conquer. Spain, kamu akan kena pergi sebelah west. So dia akan pergi ke sini dan sini. So that's why kalau kamu nak tahu bahasa Latin, Latin language, Latin tu sebenarnya comes from Spain. So that's why Latin banyak di sini dan juga banyak di sini. Nampak tak? Diorang dah dah buat perjanjian separate kawasan. You pergi sana, I pergi sini. Okay, Spain, kamu pergi ke west, kami Portugis akan pergi ke east. So mereka dah divide diorang punya area untuk conquer. You see? Hebat diorang ini kan, suka-suka hati saja untuk conquer. Cikgu dulu ada peta dunia macam ni ke? Tak ada. Dulu peta dunia tak ada macam ni. Okay. Dulu tak ada peta dunia macam ni. Sekarang baru ada ya. Sekarang baru ada. So itu dua kuasa, Portugis dan juga Spanyol. Baik. Kemudian itu pada abad ke-16. Okay. Mereka pergi je. Ada orang tanya macam mana mereka tahu kat situ ada pulau? Mereka pergi saja. Mereka pergi saja. Mereka just what we call randomly, okay, mereka move randomly. Mereka explore. That's why mereka ni good explorer. Diorang berani tahu untuk pergi ke tempat-tempat yang diorang tak tahu. Suddenly mereka jumpa pulau. You see? Jadi itu back to 16th. Okay. Kemudian okay, pada abad ke-16 okay, dah kegemilangan Portugis dan juga Spanyol, dan pada abad ke-17 okay, barulah ada kuasa-kuasa baru, which is ada Belanda, ada British, kemudian ada Perancis, satu kuasa penjajah yang baru juga. Tiga-tiga ni nak kekayaan dan juga tanah jajahan. So, diorang punya main target, sasaran utama, main target adalah alam Melayu. Alam Melayu mana? Yang inilah. Okay, kawasan-kawasan from Thailand to Malaysia to Indonesia, Philippines. So, alam Melayu ini diorang punya main target. Untuk apa? Untuk mereka mencari source of spices, sumber rempah ratus. See? Ini tujuan mereka rupanya. Tak sedia. Yes, betul. Okay, banyak kerajaan yang dijajah ini, kerajaan-kerajaan dijajah ini, mereka not well prepared. Okay, untuk menentang kedatangan kuasa barat ini. Mereka not well prepared. And for your information, okay, kerajaan alam Melayu dulu kat sini, mereka sebenarnya sangat what we call positive thinking. Even though mereka nampak Portugis datang, oh, welcome, selamat datang ke tanah Melayu. Okay, tuan nak apa? Nampak tak? Dia tak pernah anggap betul. Oh, ini mesti orang jahat ni. Oh, kita kena halau dia. No. Kita ada positive minded tau. Bila sesiapa pun datang, all the Portugis ke, all the Britain ke, open minded. Mereka kata apa? Oh, you datang untuk apa? Untuk trade ya? Oh, untuk spices. Oh, tak apa, kita boleh tukar. Kita ada positive minded. Sikap keterbukaan. Betul, Utaya. Zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang ni susah sikit lah. Okay. Soalan fikir terlebih itulah. Jadi selepas suatu kerajaan itu akhir, bermakna akan mula kerajaan yang baru, kebiasaannya. Baik, tak apa. So itu kedatangan. Okey, kena ingat okay, ada 5 kuasa besar di sini, which is pertama Portugis dan Spanyol, kemudian ada Belanda, British dan juga Perancis. Okey. So itu kita kena lihat. Okey, sekarang kita sudah faham, oh mereka datang ni untuk mencari sumber rempah ratus ataupun spices. So barulah kita lihat. Okey, kita akan tengok daripada tahun ke tahun. For example, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. Ya, betul.
Okay, what about kerajaan Indus dan tamadun India? Kan mereka wujud sebelum British datang. Okay, baik. Harus diingat bahawa pada waktu itu dia tidak dipanggil kerajaan Indus, tetapi dia dipanggil kerajaan apa? Kerajaan Maurya, kerajaan, kamu ingat lagi kan? Kerajaan masa Form 1. Kerajaan Maurya, kerajaan Magadha. So, okay, kerajaan Magadha, Maurya itu semua sebelum wujudnya kedatangan British. Jadi so itu sebenarnya telah dijajah oleh dan telah pun tamat, dan India telah dijajah oleh British. Ingat nama. Ya, betul. Baik. Kita lihat sekarang tumpukan fokus kat sini kedatangan kuasa barat kepada abad ke-16. Still kamu kena ingat. Okey, cikgu, abad ke-16 daripada tahun bila sampai tahun bila? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. Jadi siapa boleh bagi tahu cikgu? Dari tahun bila sampai tahun bila? Abad ke-16 ini sebenarnya daripada tahun 1500 hingga 1599. Good Aroy, good juga Anan. Bagus, faham. Okey. Jadi 1500 hingga 1599. And let me berikan satu tips. Do you know what happened on 1511? Mesti kamu ingat what happened to 1511 in Tanah Melayu. What happened to 1511? 1511, tahun 1511. What happened? Anyone? Okay, perang tiga segi? Bukan. Okay, iaitu 1511, iaitu Melaka dijajah oleh siapa? Dijajah oleh iaitu Melaka dijajah oleh Portugis. Melaka dijajah oleh Portugis. Oleh Portugis. Means that Alfonso di Albuquerque. Alfonso di Ibu Kaki. Alfonso di Ibu Kaki. No, bukan di Ibu Kaki. Di Albuquerque. Okay, so you see, that's why lah 1511 Portugis sudah sampai Melaka. Means that kedatangan kuasa barat is come from 1500 until 1599. Itu abad ke-16. So, pada abad ke-16, kita tahu kuasa barat yang menjajah ialah Portugis dan juga Spanyol. Penjajah dia ialah, kita boleh tulis kat atas ni, iaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol. Why mereka datang? Why? First yang ini, iaitu barangan mewah. Apa barangan mewah, cikgu? Okey, nombor 1. Barangan mewah dia apa? Iaitu kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan apa? Rempah ratus, kita punya spices. Minyak wangi, kita ada parfum. Kita ada emas. Kita ada perak. Kita ada batu permata. Kita ada gading gajah. Dan juga hasil hutan. Jadi itu yang mereka nak. Dan satu lagi, barangan mewah. Satu lagi sebab mereka nak, iaitu apa? Iaitu mereka nak juga barangan mewah yang datang dari China. Dari negara China, iaitu teh, sutera dan juga tembikar. Why? Sebab kamu kena tahu bahawa barangan-barangan daripada barat, China tak nak. China kata apa? Kami nak barang-barang daripada tanah Melayu. Kami tak nak barang daripada Europe. So, orang Europe ini, Portugis dan juga Spain kata apa? Kalau macam tu, aku ambil barang-barang daripada tanah Melayu. Now barang-barang tanah Melayu aku punya. So, China, if you want this, you have to deal with me. Nampak tak? Kebijaksanaan, Portugis dan juga Spanyol. You see? So, China, you don't want to deal with me, we are from Europe, you don't want to deal with me. You want to deal with Tanah Melayu. Fine. You want apa? Spices. And then what?
Okay, tak apa. But then, okay, I ambil all the spices from Tanah Melayu, all the rempah ratus, minyak wangi, emas, perak semua. Now, you have to deal with me. You want this thing kan? You have to deal with me. Yeah, yes. At first, diorang trading. You see? Kena masuk conversation tu. Made in China. Okay. Ya, betul. So, itulah. Sebab apa, Wak? Tahu sebab orang Eropah kata apa? Okay, China, if you want all the spices, emas, perak, batu permata semua, okay, boleh. You have to deal with me because I want your tea. I want your silk. I want your tembikar. Tembikar, sutra, teh, I want that from you. So, let's trade. You see? Let's trade. You see? Kebijaksanaan Perancis, Perancis, Portugis dan juga Spain. So, kedatangan Kuasa Barat, okay, the first reason adalah barangan mewah. Barangan mewah. Apa yang kamu tak faham, Cobra? Apa yang kamu tak faham? Okay. Apa yang kamu tak faham? Okay. Baik, yang kedua, the reason kenapa mereka datang ke Tanah Melayu. Bagus. Itulah sebab Portugis jajah Melaka. Itulah the main reason why Portugis conquered Melaka. Untuk apa? Dapatkan all the spices, perfume, gold, and then dengan barang-barang itu, Portugis can trade, okay, to China. Can trade with China, so mereka boleh dapat sutra, teh dan sebagainya. Right. Clear? Baik. Reason nombor 2 ataupun faktor yang kedua, okay, yang ini iaitu pusat pengumpulan barang. Pusat pengumpulan barang macam mana, cikgu? Macam ni. Okay. Sebagai tukaran, kalau kita lihat, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Kita tahu, okay, China pun nak benda-benda ini. So, barang-barang ini hanya boleh didapati di Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu, Tanah Melayu, Indonesia dan sebagainya. So, syarikat perdagangan tersebut, which is syarikat perdagangan seperti apa? SHTI, syarikat Hindia Timur, Inggeris, semua itu, they memerlukan satu pusat pengumpulan bahan mentah. Okay, they need one place, okay, to collect all this raw material. Okay, to collect and to save, okay, di satu tempat semua barang-barang spices, okay, minyak wangi dan sebagainya. Okay, dan tempat itu mestilah terletak in the middle, di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan China. So kalau kita lihat balik pada peta ini, okay, kalau kamu lihat peta ini, mereka datang daripada India. Okay, dan kemudian mereka nak berdagang, nak trading dengan China. So, instead of daripada mereka terus pergi ke China yang sangat jauh, why don't mereka sebenarnya come from India kan? Mereka have to go, okay, naik kapal and then terus pergi ke China. Sangat jauh. So, apa cara yang paling baik? Why don't mereka just pergi ke tengah-tengah, in the middle here, which is in Melaka and then somewhere around here. So, pedagang-pedagang China pun boleh datang terus ke sini. So, mereka berjumpa in the middle of the road. You see? Macam kalau di highway, jumpa di RNR lah. Jumpa di RNR. So, save. Save time, save cost. Jadi, that's why mereka mencari satu pusat pengumpulan untuk trade dengan China. So, di manakah location yang the best location? Is in Tanah Melayu. In Tanah Melayu. Ya, betul. Baik, habis tu kenapa China tak tolong Melaka untuk claim Melaka balik atau mereka jajah Portugis? Well, sebenarnya, okay, untuk Melaka, mereka tidak mahu menjajah Melaka, why mereka juga trade dengan Portugis. Mereka juga trade dengan Portugis. So, mereka tak mahu bermusuhan dengan Portugis. So, whatever Portugis happen, whatever happen to Melaka, so Portugis take over,
China still can trade. Masih boleh lagi trading dengan Portugis. As long as trading boleh jalan, kan? So kita jaga hubungan. Okay, kita jaga hubungan. So tak perlu untuk conquer balik Melaka ke apa ke, no. Itu, okay, pemikiran ekonomi. As long as okay, anything yang boleh buat profit, kan? So it's okay. So kita lihat dua sebab kita telah belajar. Kedatangan kuasa barat, ya betul, tak tolong Melaka. So kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 adalah kerana pertama ada barangan mewah, mereka nak barangan mewah. Yang kedua, mereka nak jadikan Kepulauan Melayu atau Tanah Melayu ini sebagai pusat pengumpulan barang, to collect all these things. Untuk apa? Untuk trade dengan China. Dua. Dan sebab yang ketiga, okay. Sadly to say, betul, Cobra, memang itulah sebenarnya dunia ini. Ekonomi more important than friendship. Itu memang realitinya, itulah dia. Lebih utamakan duit daripada kawan. Betul tak? Lebih utamakan duit daripada kawan. Ya. Kan? Baik. Tak apa. So, dua reason kita dah belajar. Okay. Barangan mewah dan pusat pengumpulan barang. Baik. The third factor. Faktor ketiga, kenapa mereka datang ke Tanah Melayu? Okay, pada abad ke-16 kerana mereka nak cari satu pelabuhan persinggahan. Mereka nak cari satu tempat, mereka nak cari satu port untuk stay for a while, for temporary. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat, angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memang memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Harus diingat, orang dulu-dulu, although Britain ke, Portugis ke ataupun Spain, mereka berlayar, naik kapal, mereka menggunakan kuasa angin. Mereka tak ada enjin, belum ada enjin lagi. So mereka semata-mata pakai layar, all the kapal layar, so gunakan kuasa angin. Okay. Jadi itulah yang berlaku. So mereka cari satu pelabuhan persinggahan, yang mana mereka boleh singgah sebentar untuk angin monsun bertukar. So kuasa barat ini memerlukan satu pelabuhan yang sesuai sebagai tempat berlindung, sebagai tempat untuk mereka stay for a while, sementara menunggu peralihan angin monsun. Jadi mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal buat apa? Kapal berlabuh. Kemudian mereka isi bekalan air. Mereka dapatkan makanan dan kemudahan untuk membaiki kapal, to repair the ship sebelum mereka berlayar ke Canton, iaitu di China. So mereka mencari pelabuhan persinggahan. Cikgu, kan duit menyebabkan rakyat jadi selfish. Habis tu kerajaan tetap guna duit. Kita kena tahu bahawa memang duit penting. Untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan. Itu je. Baik. Tentang pelabuhan persinggahan ini, mungkin ramai yang tak clear. Clear tak tentang pelabuhan persinggahan, angin monsun barat daya, angin monsun timur laut? Clear tak? Do you understand about this? Kamu faham tak? Mereka perlukan pelabuhan singgah untuk clear, cuma tak hafal lagi. Tak perlu hafal. Tak perlu hafal. You must understand first. Dia macam ni. Kapal-kapal dulu, let me explain. Let me explain. Kapal-kapal dulu guna angin. Kamu belajar geografi kan? Kamu belajar geografi, iaitu ada dua jenis angin, betul? Angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya, betul? So, kalau kita lihat pada angin monsun barat daya, angin kan monsun barat daya bertiup macam ni. Dia bertiup ke arah atas barat daya.
Jadi pada waktu inilah okey, Portugis dan juga Spanyol akan travel. Akan travel pergi ke Melaka. Mengikut arah angin. So sampai ke bulan berapa cikgu? Daripada bulan 3, bulan Mac sampai September. So bila dah sampai September, so mereka akan stay kat sini. Mereka stay kat sini. Kemudian mereka akan menunggu pedagang-pedagang daripada China untuk datang. So mereka akan tunggu angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut dia bertiup macam ni. Dia bertiup macam tu. So at that time, pedagang-pedagang Cina akan datang ke Melaka. So mereka boleh berjumpa dan mereka boleh trading. Nampak tak? So bila mereka dah habis trading, still angin ini angin monsun timur laut, so mereka boleh travel back. Travel back to Portugis ataupun Sepanyol. So kerana mereka kena tunggu arah mata angin ini. Pada bulan berapa cikgu? Yang ini pada bulan September sampailah pada bulan Mac. Jadi mereka kena tunggu peralihan angin monsun untuk travel. Kenapa mereka tak guna pendayung? Boleh guna pendayung tapi matilah kan. Sebab perjalanan terlalu jauh. Perjalanan terlalu jauh mereka tak boleh guna pendayung tak boleh. Mereka kena guna kapal layar. Betul, kena tunggu 6 bulan. That's why bila mereka sampai ke Melaka, mereka stay there for 6 months. Mereka duduk sana untuk 6 bulan. Untuk apa? Untuk trading dengan China macam tu. Ya. Itu yang dipanggil pelabuhan persinggahan. Saya ingatkan tunggu sejam lepas tu tak. Macam guna ikan lumba-lumba macam kereta santa boleh ke? Tak boleh. Kau ni banyak sangat tengok 611 lah. Kan? Orang dah tak tengok 611 tau. Kau ni suka sangat tengok 611. Kan? Ceria. Itulah. What about the way through Egypt? Through Egypt, buat sungai untuk laluan perdagangan. At that time, belum lagi. Abad ke-16 belum ada lagi. Belum ada lagi ya, Cobra. Belum ada lagi. Nanti kita belajar. Okey, baik. So kita lihat di sini, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16, pertama barangan mewah. Yang kedua, pusat pengumpulan barang. Yang ketiga, pelabuhan persinggahan. Dan yang keempat, kerana mereka nak menyebarkan agama Kristian. Which is agama antara faktor utama ataupun main factor ataupun faktor utama penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan juga kemasyhuran. That's why pada waktu ini mereka ada satu slogan untuk mereka conquer di kawasan Tanah Melayu dan juga di Asia, which is what? Ingat ni iaitu mereka datang untuk gold, kita ambil di sini gold, gospel, and glory. 3G, gold, gospel and glory. So gold tu untuk apa? Untuk kekayaan. Gold, kekayaan. Bahan mentah, barangan mewah, spices, itu gold. Gospel sebenarnya adalah kita kata sebagai salah satu buku dalam agama Kristian. So that's why kita tahu bahawa mereka datang untuk menyebarkan agama Kristian. Gospel. And the third one is glory. Glory tu untuk apa? Untuk glory, untuk masyhur, untuk famous. Untuk famous. Sebab itu mereka untuk conquer mereka gunakan slogan ini, which is gold, gospel and glory. Nampak tak? So inilah dia matlamat-matlamat utama bagi kedatangan Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Ada soalan? Ada soalan tak sebelum kita proceed ke seterusnya?
Ke cikgu terlalu perlahan ke, ataupun cikgu terlalu terlalu detail ke, ataupun kamu rasa macam tak faham lah cikgu. Okey, kamu boleh komen dalam group chat sekarang. Dalam group chat sekarang. Terlalu detail. Okey. So Adrian kata faham cikgu. Ya betul, gospel tu untuk menyebar agama Kristian. Betul Aaron? Okey. Boleh je. Okey, bagus. Bagus Aaron. Okey. So, ya terlalu detail. Untuk apa? RAM kat otak tak cukup dah. Okey. So, untuk memudahkan kamu punya ingatan, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hanya ada 4. Iaitu what's the reason mereka datang? Okey, barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pusat persinggahan ataupun pelabuhan persinggahan, dan satu lagi kerana agama Kristian. Okey. So, itu kedatangan kuasa barat pada abad ke-16. So, are you ready untuk kedatangan kuasa barat pada abad ke-17? Ini abad ke-16 saja. Kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu abad ke-17 dan ke-18. Okey. Baik, untuk kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18, pada waktu ini, okey, abad ke-17, okey, kita tengok dulu tahun dia. Abad ke-17 adalah daripada tahun iaitu 1600, okey, hingga 1699, betul? Itu abad ke-17. Okey, dan abad ke-18 ialah 1700 hingga 1799. Itu berkaitan dengan abad ke-18. You see? Abad ke-16, abad ke-17 dan abad ke-18. Macam mana cikgu ingat? Baik. Macam mana cikgu ingat? Dia 100 years. Perasan tak? Dia 100 years. Itu satu. Yang kedua, macam mana cikgu ingat? Iaitu, untuk ingat senang saja, iaitu abad ke-17. Maknanya ke-17. So, dia belum 17 lagi. Tapi dia nak menuju ke-17. For example, macam kita sekarang ni. Kita abad ke berapa sekarang ni? Anyone knows? Kita sekarang ni pada tahun 2021. So, kita abad ke berapa? So, abad ke... Ya, betul. Iaitu abad ke-21. Ya, sebab kita menuju ke 21. So, abad ke-21 adalah dari tahun daripada tahun 2000, okey, hingga tahun 2099. You see? Okey. Itu. Okey, abad ke-21. 2000 hingga 2099 itu abad ke-21. Macam tu. Boleh faham okey, baik. Jom kita lihat abad ke-17 dan abad ke-18. Baik, abad 7 ke-18 nasib baik. Hanya satu sahaja reason dia. Only one reason, only one factor. Iaitu apa? Revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian. Okey, pada waktu ini abad ke-17 dan abad ke-18, Portugis sudah balik, tak ada. Portugis dah kalah dengan Belanda. Okey, pada 1621. So datanglah kuasa barat yang baru di Asia Tenggara, which is pertama sekali ialah British. Yang kedua adalah iaitu Belanda, dan satu lagi iaitu Perancis. Datanglah kuasa-kuasa barat yang baru. British, Belanda, Perancis. Kenapa diorang datang sini cikgu? Kerana revolusi perindustrian. Okey. Revolusi perindustrian ini berlaku di Britain sejak abad ke-17. What happened there? Actually, pada tahun-tahun menjelang tahun 1870-an,
all the Europe country, negara-negara Eropah seperti Jerman, seperti Perancis telah menjadi negara perindustrian, industrial country seperti Britain. You see? Seperti Britain. So, selepas berlakunya revolusi ini, dasar kuasa-kuasa barat ini telah berubah. Mereka perlu mencari, they wants to find, mereka mencari pusat perdagangan dan ingin menguasai tanah jajahan yang dapat, ini paling penting, membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Nampak tak? So, revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Barangan tu keluar secara banyak. Dengan itu, dengan kepesatan pengeluaran barangan kilang, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Okey, ini gambar-gambar kilang. Ini gambar-gambar di kilang, di factory semasa revolusi perindustrian di Britain. Okey, baik. Cikgu, sebab cikgu tahu kamu diam aja kan. Okey, adakah kamu faham tentang revolusi perindustrian ni? Faham ke tak faham? Do you need me to explain it? 1%. Okey, baik. Okey, cikgu explain otak freeze sekejap. Okey, baik. Macam ni. Okey, let me show you. Okey, macam ni ini dah terlalu banyak conteng sebenarnya terlalu banyak conteng, tapi tak apalah, cikgu akan buat secara ringkas. Dia begini. Okey. Okey, kita akan buat begini Okey. Let's say ini adalah negara Eropah. Okey. Ini adalah negara Eropah. Ini adalah Laut Mediterranean, ini adalah Afrika. Okey, kemudian ini adalah tanah Arab, and then kemudian ada Asia dan juga sambung sekali. Okey, dan sini adalah Great Britain. Okey, Great Britain. Okey, dan juga ada Ireland. Okey, contoh, is just contoh Dan di atas ni ada Russia lah. Okey, ada Russia. Baik. Dia macam ni. Okey, pada tahun-tahun 1000 1500, tahun-tahun 1500, all the negara-negara ini seperti di Jerman here, Jerman dan juga Britain, serta juga Perancis kat sini, Perancis kat sini Perancis, banyak peperangan. Dengar betul-betul dengar betul-betul. Mereka selalu berperang. So mereka berperang, fight dengan Jerman, Jerman fight dengan Perancis, and then fight dengan Belanda, Belanda ke atas, fight dengan Belanda, war, ada perang dengan Belanda, and then ada perang dengan Britain, Britain ada perang dengan Perancis. So mereka saling berperang. Bila saling berperang, mereka dulu berperang menggunakan cannon, menggunakan senapang, but dia orang ada satu problem. Problem mereka apa? Mereka cepat ramai yang mati. Kerana apa? Kekurangan makanan. Diorang punya askar, diorang punya army kurang makan. Sebab asyik berperang kan. Sebab nak masak tak sempat. Mana ada dalam perang dulu tembak sampai pukul sampai pukul 1 tengah hari. Oh, wait. Lunch hour. So, orang sana, lunch hour. Okay, take 5. Take 5 semua pun, masak. So mereka masak. Bila dah masak semua kan, so the enemy datang. Masak apa tu? Masak nasi dengan sayur. Nak? Kan? Nak, boleh lah. Boleh. Jom kita join makan. Dah makan semua. Thank you. Thank you, bye.
Mereka pun pergi. Okey, sudah pukul 2:30. Kita continue. Wow, okey, tembak. Tak ada. Macam tu memang tak ada. They don't have time untuk cooking all these things. Tak ada. Jadi, mereka tak ada masa untuk memasak bagi makan. So, mereka come up with the idea, okay, why don't all the army, semua askar-askar ini, kita bagi mereka makanan yang sudah siap. Kalau makanan sudah siap, mau simpan dalam apa? Kita simpan dalam tin. Dalam tin. Simpan dalam tin. So, mereka pun masak banyak-banyak, kemudian mereka simpan dalam tin dan tutup. Okay, tutup. And then letak dalam beg belakang. So, bila letak dalam beg belakang, mereka pun pergi berperang kan. Oh, sudah pukul 1. Oh, nak masak ke? Tak, no. Tak payah masak. Kita ada makanan dalam beg. So, mereka pun akan keluarkan. So, buka, makan. Makan. Okey, sambung. You see? Pada waktu itulah, tin makanan itu mendapat permintaan high demand. Untuk apa? Untuk membekalkan makanan kepada dia punya askar. So at that time lah, okay, bermulalah orang ramai. Oh, siapa boleh buat ini tin makanan tin makanan ini bagus untuk supply makanan kepada kita punya army. So ada orang tu kata, oh saya boleh buat. Saya boleh buat, tapi saya buat tak banyak lah dekat belakang rumah. So adalah rumah-rumah yang ada orang-orang rakyat di Britain, okay, di Jerman for example di Britain ada orang yang buat, ada yang buat tin makanan. Di Jerman pun ada sikit-sikit orang buat tin makanan. Tapi buat kat rumah. Suddenly peperangan lagi besar. Lagi besar peperangan. So mereka kata, oh tak bolehlah buat kat rumah sikit-sikit lah. Jadi kita nak buat banyak-banyak. Jadi orang-orang yang tadi kecil-kecil kata apa? Kita mana ada biji timah. Ini tin dibuat daripada biji timah. Kita tak ada biji timah. Kena cari biji timah ni. So satu tempat yang Britain ingat, biji timah ada di mana? Di Peninsula Malaysia. Okay, di semenanjung tanah Melayu, okay, dan juga di Sumatera. Oh, kat sana ada. Jadi mereka telah tukarkan dekat sini orang yang kecil-kecil tadi, mereka pun buat factory. Diorang dah buat factory, banyak factory kat sini iaitu factory-factory untuk membuat kilang-kilang. Okey, membuat kilang-kilang. Kilang apa? Kilang tin makanan dan juga kilang tin-tin makanan dan tin-tin minuman. Jadi bila kilang-kilang ni, dia orang kata, okey, kita dah ada kilang. Kita dah ada all the workers. Workers semua sudah ada, 300 orang ni. Kan? Tetapi mana raw materials? Biji timah mana? Okey, British kata, okey, wait. Kita akan ambil biji timah daripada tanah Melayu. So mereka travel untuk ambil biji timah dari tanah Melayu, kemudian mereka bawa ke sini. Untuk diberikan kepada kilang-kilang itu. Okay. But now, okay, pada waktu itu, okay, bukan satu kilang. Ada banyak kilang, banyak factory yang buat tin-tin makanan. Di Britain ada, di Perancis ada, di Jerman ada. So bila dah ada factory, semua kawasan ini telah menjadi apa? Telah menjadi satu yang dipanggil revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian. Maknanya the changes daripada buat all the things dari belakang rumah, change kepada buat semua benda di kilang or di factory. So that is what we call revolusi perindustrian. Di mana? Di Europe. Okay. Di Europe. So revolusi perindustrian ini, okay, menyebabkan all the kilang-kilang di Europe, mereka perlukan biji timah yang banyak. Okay, jadi Britain sudah tahu biji timah banyak ini boleh dapat dari mana? Daripada tanah Melayu. So that's why mereka datang untuk ambil biji timah di tanah Melayu.
untuk revolusi perindustrian. Okey, cikgu, apa yang menyebabkan mereka berperang in the first place? Okey, first of all mereka berperang untuk conquer the other area. Okey, kemudian mereka ada biasanya berlaku perebutan kuasa lah. Perebutan kuasa. But then revolusi perindustrian pada waktu itu ya, bukan sahaja ada industri, okey, mengetin makanan mengetin makanan, tetapi mereka juga telah mula membuat industri kereta. Ya, dah start industri kereta. So bila buat kereta, of course perlukan biji timah dan perlukan getah untuk tayar. You see, untuk tayar. That's why mereka boleh ambil dua ini, iaitu biji timah dan getah. Di mana? Di tanah Melayu. Ya, biji timah dan getah. Di mana? Di tanah Melayu. So ini semua adalah kerana revolusi perindustrian. Macam sudah meletup, blow your head. Okay, blow your mind ke? Okay. Macam mana? Boleh faham ke? Ataupun dah blow ke? Ataupun macam mana? Sila beritahu cikgu. Belum lagi. Cikgu tanya dulu. Okay. Adakah kamu semua mampu lagi bertahan? Atau kamu rasa macam cikgu tak larat lah cikgu ke macam mana? Tell me. Okay. Adakah kamu rasa macam macam ianya adalah satu yang tak boleh tahan lagi, ataupun kamu masih boleh untuk meneruskan lagi ke macam mana? Okay. Ya, kita tengok komen-komen di group chat. Tak, bab 1 belum habis. Tak larat, dah pening. Izzah Syairah kata dah pening. Okay. Okay. No chat. No chat. Ngantuk cikgu. Okay. Dah bagi tahu memang penat cikgu, ngantuk ni cikgu. Ngantuk ni macam mana ni? Okey, mungkin sebab berlaku penceritaan yang banyak. But then don't worry. Okey, cikgu boleh bawa kamu satu video berkaitan dengan revolusi perindustrian. Nak tengok tak? Satu video berkaitan revolusi perindustrian. Okey, kita tengok video sekejap Kita tengok video sekejap supaya kamu lebih faham. So video dia adalah seperti ini. Revolusi perindustrian adalah satu tempoh yang menyaksikan peralihan sektor ekonomi yang berasaskan pertanian kepada ekonomi yang didominasi oleh mesin dan inovasi teknologi. Revolusi perindustrian bermula di Britain dan beransur-ansur menyebar ke Eropah dan Amerika Syarikat. Bermula pada abad ke-18 sehingga awal abad ke-19. Revolusi perindustrian juga menjadi satu titik perubahan ekonomi, budaya dan masyarakat di Eropah. Pada penghujung abad ke-18 berlaku perubahan ekonomi apabila tenaga buruh manusia telah digantikan dengan penggunaan mesin setelah penemuan dan pengenalan kepada mesin wap yang menggunakan enjin steam yang digerakkan oleh arang batu. Penggunaan mesin telah meningkatkan produktiviti dan telah meningkatkan kadar pengeluaran industri. Perkembangan ini telah menyebabkan pembukaan bandar-bandar perindustrian yang baru serta pembukaan kilang secara besar-besaran di Eropah. Pada tahun 1869, satu terusan yang menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah telah dibuka dan dikenali sebagai Terusan Suez. Pembinaan terusan ini mengambil masa selama 10 tahun dan proses pembinaannya memerlukan 1.5 juta tenaga kerja. Terusan ini menawarkan laluan kapal laut antara Eropah dan Asia dan terusan ini juga mampu mempercepatkan perjalanan dan menjimatkan kos pengurusan. Selain itu, penciptaan kapal wap dan penciptaan telegraf juga mendorong kepada perkembangan revolusi perindustrian di Eropah.
Perkembangan dalam sektor pembuatan peralatan mesin yang diperbuat dari besi telah membolehkan pengeluaran mesin untuk sektor ekonomi yang lain seperti dalam sektor pertanian. Penciptaan peralatan moden dalam sektor pertanian seperti penciptaan mesin tuaian tanaman telah membolehkan perkembangan dalam bidang pertanian apabila tanaman boleh ditanam di kawasan yang lebih luas lalu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Perkembangan revolusi perindustrian telah memberikan dampak serta kesan yang sangat besar dalam kemajuan dunia. Daripada terlalu bergantung kepada sektor pertanian lalu berubah kepada sektor pembuatan dan perindustrian yang telah banyak menciptakan teknologi serta ciptaan baru yang telah membantu manusia dalam bidang ekonomi mahupun dalam kehidupan seharian. Permulaan revolusi perindustrian di Eropah telah menjadi titik permulaan kepada perubahan budaya dan pemikiran di dunia sehingga menyebabkan perubahan dunia hingga ke hari ini. Okey. Itu yang cikgu sharekan dengan kamu, iaitu berkaitan dengan satu revolusi perindustrian. Itu gambaran di mana waktu itu tanah Melayu, China, India, all the Asian country belum ada industri. Belum ada. Masih lagi bercucuk tanam, pertanian, penternakan, bercucuk tanam, pertanian, peternakan. But then, di Europe, di London, mereka sudah ada buat factory. Dah ada buat factory untuk buat peralatan, untuk buat kereta, untuk buat tin makanan, tin minuman. So, ini yang menyebabkan mereka perlukan biji timah dan getah dengan banyak sekali. Itu yang berkaitan dengan revolusi perindustrian. Dan oleh kerana revolusi perindustrian itulah menyebabkan negara kita tanah Melayu telah dijajah oleh British, mula-mula Portugis, lepas tu Belanda, lepas tu British. Masa tu tak ada recycle ke? Tidak. Zaman itu adalah zaman di mana no recycle tak ada. Tak ada recycle. Mereka akan direct ambil daripada raw materials dan mereka buat banyak benda-benda ataupun banyak produk-produk yang dibuat daripada biji timah dan getah. Especially kereta lah. Kamu nampak tadi ada kilang buat kereta kan? Jadi itulah revolusi perindustrian. Hebat. Diorang dah lebih maju sebenarnya. Ya, tapi itulah yang menyebabkan punca ataupun faktor kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu. Itu antara punca utamanya. Okey. Ada soalan nak tanya? Okey. Ada soalan tak nak tanya? Okey, iaitu di Okey. Baik, apa yang kita pelajari hari ini iaitu tentang faktor-faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 dan abad ke-17 dan 18. Okey. So, kalau kita lihat pada abad ke-16, dia ada 4 faktor. Okey, faktor pertama barangan mewah, faktor kedua pusat pengumpulan barang, faktor ketiga pelabuhan persinggahan dan faktor keempat agama Kristian, iaitu kita tahu tentang gold, gospel and glory. But then pada abad ke-17 dan ke-18, hanya satu saja punca dia, which is satu saja faktor dia, iaitu revolusi perindustrian. Kenapa Malaysia ada biji timah banyak daripada negara lain? Memang negara kita memang banyak biji timah daripada negara lain kerana kemungkinan besar negara lain pada waktu itu mereka belum lagi untuk mereka korek dan mengambil biji timah. Pada waktu itu Britain hanya jumpa biji timah di mana? Di tanah Melayu. Dan selepas itu banyak lagi tempat seperti di Indonesia pun ada, di Thailand pun ada, dan di negara-negara lain pun ada biji timah juga. By that time oleh kerana pada waktu itu tanah Melayu dikonquer oleh Britain,
So Britain lah yang banyak keluarkan biji timah itu daripada tanah Melayu. Okay. So itu berkaitan dengan keinginan mereka untuk menguasai biji timah. Pernah tengok ke biji timah? Tanya dulu. Pernah tengok tak biji timah? Macam mana sebenarnya biji timah ni, cikgu? Pernah tengok tak kita cerita biji timah, tapi takut nanti kamu kata sebenarnya kita cerita biji timah tapi tak tahu pun biji timah tu apa sebenarnya. Pernah tahu tak biji timah tu macam mana? Pernah ke atau tak pernah? Pernah tahu ya? Okey, pernah tahu ya? Iaitu tentang berkaitan dengan biji timah. Tahu tak? Tak tahu. Okey. Baik. Kita ada, kalau tak tahu, kita boleh lihat satu lagi video berkaitan dengan biji timah. Tetapi yang ini panjang sikitlah. Okey. Dalam bahasa Inggeris dipanggil mine. Okey. So kita akan lihat. Okey, kita akan lihat. Dia panggil tin. Sorry, dia panggil tin. Okey, kita tengok macam mana rupa dan proses biji timah ni, cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, video ni memang tak ada suara. Video ni memang tak ada suara. So kita tengok tin from the Malayan jungles. Okay, tin from the Malayan jungles. So kalau kamu ada soalan boleh tanya terus untuk kita boleh bincangkan dan kamu akan tahu berkaitan dengan biji timah. Okey, kita tengok. Okey, ini kawasan tanah Melayu pada zaman dahulu. Banyak hutan, bukit bukau dan sebagainya. Okey, dan waktu itu memang banyak pokok. So apa yang berlaku adalah kalau kita lihat banyak juga kawasan-kawasan tanah-tanah bukit yang sebenarnya mengandungi banyak biji timah seperti yang ditandakan seperti ini ya. Dia ada tanda di mana? Okey, di Pahang pun ada, di Terengganu ada, di Perak ada. Perak paling besar, nampak tak? Perak paling besar ada biji timah dan Selangor. Sekarang kita tengok bagaimana di Perak. Okey, inilah dia proses melombong biji timah without any machine. Iaitu mereka gunakan tenaga manusia, menggunakan kaki. Nampak tak? Okey, untuk menggali dan cuba mendapatkan biji timah. You see, mereka korek tanah tu sampai dapat biji timah. At first, macam mana dia orang nak tahu situ ada biji timah, cikgu? Dia akan korek dalam-dalam macam ni untuk dia akan ambil sampel tanah. Sampel dalam tanah untuk tengok ada tak biji timah. Dia korek dalam ni. Dia bukan korek sikit-sikit, dia korek dalam-dalam. You see, dia korek. Dia akan keluarkan sampel tanah. Okay, kalau kita lihat waktu ini mereka memang tak ada guna any machine. Nampak tak sampel tanah tu? Mereka guna manpower je. Mereka akan ambil sampel tanah itu, okay, dan mereka akan membuat pembersihan. Nampak dia pecah-pecahkan. Okay, kemudian mereka akan bersihkan tanah itu dan dia hayak, okay, untuk melihat ada tak biji timah. You see, okay, nampak. So daripada situ dia akan kumpulkan setempat dan kemudian ada orang yang akan kita kata melampan, mendulang tu lagi untuk tengok ada tak biji timah. So dia akan korek lagi. Dan dia akan dapat, dia akan panaskan untuk dapatkan biji timah yang benar-benar tanpa ada pasir dan sebagainya. Dan kita tengok itu besi hitam tu. Kalau kamu lihat ada besi hitam tu, itulah dia biji timah. You see, nampak? Biji timah itu. So adalah pakar yang akan tengok, oh ini biji timah. Dia letakkan magnet. Bila letak magnet maksudnya apa? Kalau dia tak melekat means that itu bukan iron tetapi biji timah. Okey, kemudian dia akan timbang. See? Dia akan timbang biji timah ini ya.
Daripada situ mereka dah tahu, oh kawasan situ ada biji timah. So mereka start projek ini. Mereka akan pecahkan batu-batuan menggunakan pam air yang kuat. Menggunakan pam air yang kuat. You see? Nampak? Dia pecah-pecahkan batu. Okay. Dan juga mereka akan, okay, akan air itu akan turun dan ke saluran lah. Nanti kita akan tengok ke saluran dia. Ini kawasan di Lombong Biji Timah. Ini teknologi ni tak canggih sebenarnya. Teknologi ni tak canggih. Tapi teknologi ini memang kita kata sebagai at that time memang paling canggih lah. So mereka telah ada mesin penapis yang besar-besaran ini untuk apa? Untuk mencari biji timah. You see? So ini suasana di Lombong Biji Timah, di mana mereka akan memecahkan batu-batu lagi, okay, untuk mendapatkan mencari biji timah itu. You see? Nampak tu? Okay. So mereka akan, dah ada mesin kat sini. Ada mesin kat sini. So harus diingat mesin pada waktu ini bukan menggunakan tenaga elektrik, tidak. Tetapi menggunakan enjin, iaitu enjin arang batu. Okay. Dan ini adalah mesin untuk mengayak, okay, untuk mendapatkan lagi biji timah. Dan para pelombong menggunakan secara manual juga untuk mengorek menggunakan cangkul. Okay. So inilah antara teknik bagaimana mereka melombong biji timah. Dia korek tanah itu. Baik, dan ini adalah kita kata sebagai kereta api, landasan kereta api dan kereta api yang membawa peralatan. Ya, betul Aaron. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, korang tengoklah. Ini satu peralatan yang korang kena tengok. Korang tengok ni ini sebesar-besar besi okey, kemudian dia dah buat apa ni cikgu? Korang tengok nanti dia buat apa. Okey, ini besi sebesar-besar besi. Okey, dia orang akan pasang, kemudian nampak macam pelantar. So macam pelantar okey. Dia akan pasangkan pelantar ini untuk apa? Ni cikgu, korang tengok. Okey, bila pelantar tu dah siap, okey, dia nak buat apa ni? Pelantar itu akan dilepaskan ke lombong. Nampak? Pelantar itu dilepaskan ke lombong. Macam satu bot lah Tapi sebenarnya bukan bot. Kemudian mereka teruskan pembinaan ini dengan menyambung besi-besi itu, all the besi-besi itu disambung. Kemudian dia pasang bumbung. Okey, dia pasang bumbung semuanya dan agak-agaknya dia nak buat apa ni? Inilah dia jadi ni, iaitu apa? Inilah dia kapal korek. Kapal korek. Teknologi untuk mengeluarkan biji timah secara besar-besaran. Inilah kapal korek, macam kilang besar tau, tapi sebenarnya dia macam kapal yang terapung di atas tasik. Nampak tak? Dia gunakan teknologi ini. You see? Sekarang ada lagi tapi dah tak guna teknologi ni lah, teknologi lagi maju lah. Ini teknologi yang dibawa oleh British sebenarnya. Okey, teknologi guna kapal korek. Guna kapal korek. This is kapal korek yang membawa biji timah yang banyak-banyak tu. Sekarang guna kapal korek yang lebih moden lah. Kapal korek yang lebih moden. Sekali kapal korek macam ni, okey, boleh mengangkut banyak pasir dan mencari biji timah dengan lebih banyak. You see? Dia dah ada teknologi bersihkan pasir untuk dapatkan biji timah. Okay. So inilah teknologi mencari biji timah, melombong biji timah menggunakan
kapal korek. Right. So ini semua okey, kapal korek ini okey digerakkan oleh enjin arang batu. Ya, enjin arang batu. Okey, cukup. Tak payah lama-lama. Supaya okey, ini sebagai panduan bahawa itulah dia cara-cara